Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada player-player Amir Ijaz fans, jangan lupa bila sudah hadir silalah like. Saya Nazim Yusuf, anda orang pertama pada hari ini Zim ya. Kalau boleh saya minta teman-teman semua like dan share. Malam ini ada 3-4 perkara yang akan kita ulas, termasuklah isu-isu di Amerika, di luar negara. Saudara Shah Arif Ibrahim, Rubidin, apa khabar Bi? Nur Hisham Muhammad, Saudara Mia Naya, Mia Nia, Hairul Hafiz, Waalaikumsalam, Tong Fak, apa ni, Long Kundur, top 5, Izwan, Ibrahim Cik Muda, Eden, apa Awang Treasure, silakan menghadap kau. Mustafa Elias, Rosilah Aroy, Nazli Nas, apa khabar Nas? Itu bertambah lagi 100,000 lebih ya. Saudara Fuad Rahman, Morgan Lee, Diksi, apa khabar? Fuzil Uzair, Abu Samah, Muhammad Ali, Dear MJ, Waalaikumsalam, Sabah, salam dari Sabah ya. Dear MJ, salam untuk semua sekali ya, dari Sabah. Asri, salam Ruby, Roslan Mak Yatim, Azmi, apa khabar? Syed Barudin, Samsul Anwar, Hamidah Maksum, Aina, Aina Nina, Anwar Muhammad, Razali Saleh, Syed Faizal Hussein, apa khabar dek? Safar Rahman, Waalaikumsalam. Dina apa malam ni? Saya malam ni isteri saya buat saya mi, bukan mi segera, mi apa dia kata? Yemi, makan dengan cucu-cucu. Assalamualaikum, keramat jelas ya, Pok Teh, Salam, Kak Bare, Kang Graden Kecepit, Saleh Al-Halan, Munir Muhammad Izral. Sebenarnya kehadiran saudara dengan nama macam-macam tu membuatkan saya sedikit hiburan dalam suasana kita yang begitu kemelut, suasana yang tidak menentu ni ya. Saudara Hazilah Makyan, kepada semua-semua yang tidak sempat saya sebut satu persatu, saya minta maaf. Malam pasti saya akan lihat saudara. Begitu juga Saudara Mustafa, Saudara Muhammad Din, Saudara Rosli Lendu. Okey, on ya, Melaka on. But laporan untuk semua berhubung dengan COVID-19, itu serangan virus corona, nampak gayanya hari ini bertambah. Masih lagi 4 angka, iaitu 1,032 orang. Masih lagi, walaupun berkurangan dari semalam, tapi masih lagi 1,032 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhan di negara kita ini, mangsa yang dijengah oleh pandemik COVID-19 adalah 35,425 orang, dengan mengundang kematian hari ini sahaja adalah 8 orang. Artinya sudah 271 orang yang meninggal dunia akibat daripada jangkitan virus corona. Berhati-hatilah, terutama sekali warga Sabah. Di Sabah meskipun ada berkurangan, tetapi jumlahnya tak banyak. Semalam 678 orang, tetapi hari ini masih lagi 646 orang. Mangsa virus corona menjadikan jumlah kesemuanya 17,519 orang. Ya, Rosini, berhati-hati. Teman-teman di Sabah, berhati-hati ya, sebab masih lagi berlegar pada angka 600 lebih. Di Labuan berkurangan, semalam 81 orang, hari ini 28 orang. Jumlahnya adalah 701 orang. Di Sarawak juga berkurangan, semalam 21, hari ini 9. Di Kedah, awak cek, naik balik dah di Kedah. Semalam naik 12, hari ini naik lagi 25 orang. Jadi jumlah mereka dijangkiti di Kedah adalah 2,165 orang. Di Penang semalam 35 orang, hari ini kurang, iaitu 23 orang. Di Perak, alamak Yop, naik pula. Semalam 3 orang naik, hari ini naik lagi 6 orang. Jadi jumlah di Perak 528 orang. Yop, hati-hati Yop. Yung. Orang Perak ni kena panggil Yop dengan Yung. Di Selangor amat mengusahkan. Semalam berkurangan, iaitu 125 orang. Hari ini tiba-tiba naik balik 231 orang. Warga Selangor yang dijengah oleh virus corona, jumlah di Selangor adalah 5,410 orang. Di Kuala Lumpur kurang, semalam 22, hari ini 9 orang sahaja. Di Putrajaya naik, semalam 3 orang, hari ini 4 orang. Di Negeri Sembilan semalam 71, hari ini kurang, cuma 44. Di Melaka, alhamdulillah, Rosli Lendu, tahniah.
orang Melaka kerana dapat mengekang virus corona kosong hari ini. Di Johor tambah 1 orang, itu menjadi 2 orang. Ya, jadi 919 orang keseluruhannya. Pahang 3 hari berturut-turut sifar virus corona. Di Terengganu naik 3 orang. Di Perlis masih lagi unggul. Alhamdulillah. Syukur kepada warga Perlis yang mampu mempertahankan, sudah masuk minggu ke-5 Perlis sifar virus corona. Keseluruhannya cuma 38 orang saja. Ya, Saudara Tamizi, Saudara Ujang Men, Wan Rohana. Dan di Kelantan, gapo mek weh, semalam tak ada orang, semalam tak ada. Hari ini ada 2 orang pula dijangkiti virus corona. Hati-hati sebab musim hujan dah tiba. Kita harus berhati-hati kerana hari sekarang ini kita sudah mula memasuki musim monsun dan musim hujan. Bila musim hujan, artinya virus corona lebih cepat membiak. Dan apatah lagi apabila berlaku banjir kilat di sana sini. Sebab banjir kilat ini selalunya membawa selut, membawa sampah sarap, kotoran, air daripada longkang-longkang, parit-parit melempah. Jadi ini juga mengakibatkan jangkitan kuman itu segera. Jadi oleh itu saudara, saya minta lah jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, kita jaga diri kita agar virus corona ini dapat kita kekangkan. Walaupun dunia pertubuhan kesihatan dunia menyatakan bahawa kita warga dunia akan tinggal dalam aroma dalam suasana yang diseliputi oleh virus corona di seluruh dunia agak masa yang panjang. Saudara Pak Hafiz Wan Basrun, dendeng tu jangan lupa. Musim-musim hujan begini, musim sejuk-sejuk begini, memanglah sedap makan dendeng buah tangan menantu saya Siti Fareha. Dendeng manis Siti Fareha. Saudara yang ingin menikmati dendeng itu, sila telefon beliau 017 711 4300. Dendeng manis Siti Fareha, hasil tangan menantu saya. Saya cuma setakat ini menantu perempuan saya seorang saja lah. Sayangnya lebih lah daripada menantu yang lain. Baik saudara. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik daripada solat subuh dan isyak. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan kedua-dua solat itu yang dilaksanakan secara berjemaah, nescaya mereka akan datang ke masjid sekalipun dengan merangkak. Sesungguhnya, sambung Rasulullah, aku ingin menyuruh orang azan dan qamat, kemudian menyuruh orang yang lain menjadi imam solat berjemaah. Kemudian aku pergi sendiri katanya, mengambil suluh ataupun obor, lalu ku bakar orang yang tidak datang solat berjemaah. Begitulah marahnya Rasulullah kalau kita tidak berjemaah pada waktu subuh dan pada waktu isyak. Ini riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-374. Oleh itu saudara, kita harus segera membuangkan sisa-sisa munafik dalam kehidupan kita. Memanglah pada akhir zaman ini untuk kita bersolat Jumaat adalah sesuatu yang mahal. Apatah lagi dengan adanya serangan virus corona, banyak masjid-masjid ditutup dan begitulah sukarnya kita untuk bertandang ke rumah Allah. Jadi kadang-kadang saya berfikir sebenarnya memang Tuhan marah pada kita. Deadman Datuk macam mana bentangkan bajet, sabar sekali. Jadi kita harus berdoa agar Allah membukakan pintu rumahnya untuk membolehkan kita berjemaah semula. Saudara Mat Ruslan, salam maudhu Rasul, Datuk, tahniah penyampaian yang amat memuaskan. Terima kasih Saudara Ruslan. Selepas saya menatap kiriman hadis, saya terbaca ini lucu sikit sahabat saya ni, Saudara Aspan Alias. Dia Saudara Aspan Alias ni ditinggal di Subang Jaya. Saudara sahabat kita tu dia rapatlah tu. Sahabat kita tinggal di Subang Jaya. Fuad, Saudara Fuad Rahman. Sorry Fuad, lama-lama begini kadang tertinggal nama, lupa berapa dah tua. Saudara Fuad, ini Aspan tulis, saya baca saya gelap. Dia kata, hari ini ada tanda-tanda menurunnya sindrom bohong oleh pemimpin kerajaan. Jadi dia kata dia mencadangkan, dia kata
Oh, Mak Azmi, Mak Ali tengah makan dendeng manis. Terima kasih. Apa rasa, molek tak? Jadi dia kata, eloklah dibuat grafik presentation untuk menunjukkan turun naik graf pembuangan mereka. Macam dia kata briefing tentang COVID-19 yang dibuat oleh Ketua Pengarah KM itu. Artinya Saudara Aspan ni dia meragui pengumuman daripada Ketua Pengarah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kata masih ada elemen-elemen pembuangan. Dijangka graf pembuangan akan menunjukkan peningkatan dalam sehari dua. Dia kata dalam sehari dua nanti akan naiklah graf pembuangan pimpinan kerajaan. Yang perlu sekarang, rakyat wajar sensitif terhadap sindrom bohong ini. Sindrom ini katanya amat berbahaya. Tapi rasanya tidak berapa sedap pula bila kita tidak dibohongi hari ini. Pasal selalunya mereka ini berbohong aja. Rupanya mendengar pemimpin berbohong itu juga rupanya merupakan satu ketagihan. Aduhai, bila kurang dibohongi, badan rasa nak demam pula. Ini Saudara Aspan, beliau mencatatkan dalam suasana sinis. Cara beliau menyindir pimpinan, katanya banyak mereka memberi pengumuman-pengumuman yang bohong. Jadi dia kata, kerana kita dah selalu dibohongi, bila tak ada kena bohong tu rasa tak sedap badan pula. Saudara Jori Gobek, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Rahman Hizam, pencerahan, terima kasih. Saudara Rahman Hashim dah jadi rutin pula ikuti siaran Datuk ni. Terima kasih, Man. Jadi orang Wangsa maju, setiawangsa. Teruskan perjuangan, saudara. Kita bersahabat daripada tahun 80-an, Man. Jangan risau. Juwita Putih, apa khabar, Juwita? Saudara, dunia ni dah bertambah gila, saya rasa. Hari ini, dalam sibuk-sibuk saya melihat keputusan pilihan raya umum di Amerika, tiba-tiba saya tengok tercenguh satu berita yang menunjukkan Amerika politik mereka dah cacah merbak. Saudara tahu kenapa? Seorang pondan tua dilantik sebagai senator dalam pilihan raya presiden di Amerika. Astaghfirullahalazim. Jadi pada Sajat tu yang kononnya nak masuk menjadi ahli pergerakan muda, tak payah. Tak payah dah nak masuk UMNO ni. Sajat boleh bertanding sendiri. Sebab di Amerika sendiri adanya pondan tua menang pilihan raya, dia jadi ahli anggota Senat. Bolehlah bergandengan Azmin Ali di Gombak. Azmin Ali bertanding parlimen, Sajat bertanding Dewan Undangan Negeri. Itu keadaannya sebenarnya. Kerana Demokrat Sarah McBride, nama salon itu, iaitu Sarah McBride, memenangi kerusi senator Senat. Dia daripada Parti Demokratik di Delaware. Dan merupakan pondan pertama. Dia first openly transgender state senator in the country when sworn in. Jadi bila dia angkat sumpah nanti, inilah pondan pertama di Amerika. Dan dia dilantik sebagai senator oleh rakyat Amerika, khususnya warga Delaware. Saya lucu tengok itu. Astagfirullahalazim. Bayangkanlah kalau Amerika tiba-tiba Sajat pula menang. Jadi satu dunia akan bercakap, Malaysia the second saya tak boleh, lucu lah. Sebab transgender ni ya, saudara JK ni kita McBurdy defeated Republican. Dia mengalahkan calon daripada Parti Republican, Steve Washington. Dan openly following the retirement of the longest serving legislator in Delaware. Ya mungkinlah sebab dia mengalahkan Steve Washington ini adalah antara ahli yang tertua, ahli senator yang tertua di kawasan tersebut di Amerika Syarikat. Sebenarnya bila bercakap tentang politik di Amerika, saya berterima kasih, saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya pernah menjadi perwakilan yang diundang oleh USIA, United States International Association, iaitu pertubuhan yang ada jaringan di seluruh dunia untuk mengundang pemimpin-pemimpin muda dunia untuk hadir sebagai pemerhati kepada pemilihan presiden. Saya pergi ke Amerika bersama dengan Datuk Nazir Aziz waktu itu, Datuk Mustafa ini, Saudara Mustafa, Datuk Mustafa ni sisa biru antarabangsa, ya. Begitu juga bersama dengan Datuk Naim Abdullah, Saudara Sam Rejab, Samuri Rejab, bekas Ketua Pemuda
lembah pantai, beliau merupakan seorang peguam. Yang berhormat Datuk Fadil Cik Wan, waktu itu beliau sebagai Timbalan Menteri Luar Negeri. Begitu juga dengan Datuk Syami Yaakob. Jadi Datuk Syami Yaakob waktu itu adalah bekas setiausaha akbar kepada Menteri Pertahanan. Jadi saya berkesempatan untuk hadir, untuk mengikuti cara dan bagaimana politik di Amerika melaksanakan pemilihan mereka. Jadi tahunnya adalah 1995, iaitu pemilihan di antara Presiden George Bush daripada Parti Republikan menentang calon daripada Parti Demokrat, iaitu melawan Dukakis. Itu selepas Ronald Reagan. Ronald Reagan menang, kemudian dua penggal diganti oleh ada pemilihan presiden, dan George Bush, Bapak Bush yang mewujudkan peperangan antara Amerika dengan Iraq. Dan hari ini tentulah pemilihan Amerika ni, pemilihan presiden Amerika ini disaksikan, dinantikan oleh dunia. Kerana seandainya, saya tengok kalau seandainya Trump kalah kepada pencabarnya Joe Biden, ini merupakan sejarah juga. Sebab pertama kali seorang presiden Amerika yang tidak dapat untuk mengekalkan kerusi presidennya untuk dua penggal. Ini tak termasuk yang dibunuhlah macam Abraham Lincoln, John Kennedy, Ted Kennedy dan sebagainya. Itu mereka yang meninggal dunia. Tetapi yang serving di Rumah Putih selama dua penggal berturut-turut, kalau Trump kalah kali ini merupakan kali pertama. Dan tentulah agak menggusarkan warga dunia. Sebab itu tadi pasaran saham hari ini dalam keadaan limbo. Biden, Trump. Donald Trump mewakili Parti Republikan dan Joe Biden mewakili Parti Demokrat. Rakan kepada Joe Biden adalah Kamala Harris, iaitu seorang peguam berketurunan India. Dan di Amerika dua parti sistem. Dia bukan macam kita ni banyak parti sampai 10-20 parti. Dia sana dua parti saja. Sama ada Demokrat ataupun Republikan. Seringkali kalau kita lihat dari sejarahnya, bila Republikan menang, maka akan berlaku peperangan. Peperangan antara Amerika dengan dunia-dunia yang lain ni seringkali berlaku tercetus era kepimpinan Parti Republikan. Sementara kalau Demokrat pula ni dia penuh dengan skandal. Kalau saya ingat skandal Monica Lewinsky, yang siapa namanya presidennya tu yang mengadakan hubungan seksual dalam bilik dia. Dan kemudian begitu juga dengan Nixon semua skandal Watergate. Skandal lepas skandal itu adalah dalam pimpinan Demokrat. Tetapi untuk Republikan dia sering terjebak dalam peperangan. Dan Republikan ini disokong oleh mereka-mereka iaitu pembuat-pembuat ataupun industri dalam sektor senjata api. Kerana itu hari ini saya lihat dari segi pasaran saham. Bill Clinton, Rosli Smart. Terima kasih. Saya nama-nama lupa. Orang begini saya tak nak ingat. Jadi Bill Clinton daripada Parti Demokrat. Hari ini pondan tua pun dari Parti Demokrat. Gitulah keadaannya. Jadi Demokrat ni dia tak ambil kisah sangat. Biden pro Obama, betul. Sebab Obama datang daripada Parti Demokrat. Jadi kalau Parti Demokrat ni dia orang tak ambil kisah. Terima kasih Rosalis Clinton, Bill Clinton. Jadi dia punya percaturan politik di Amerika itu CIA ataupun gerombolan persenjataan, mereka tidak begitu rapat dengan pimpinan daripada Demokrat. Mereka lebih rapat kepada pimpinan Republikan. Jadi sekarang ni saya khuatir Bill Clinton skandal, kasih Mick Siap. Jadi saya khuatir sebab apa? Sekarang ini waktu pilihan raya Amerika kali ini, pilihan raya Presiden Amerika kali ini ialah diambang percaturan politik antara Amerika dengan China.
tanah pasal China. Kerana Donald Trump disokong oleh Putin daripada Soviet Union. Sebab itu warga Amerika meragui keputusan pilihan raya yang lalu, kerana mereka mengatakan bahawa Putin dan ejen-ejen KGB mencampuri urusan pengundian di Amerika. Jadi saudara lihat peta dunia ya, satu China komunis, satu lagi Russian komunis. Russia ni dia Marxis, China adalah Mao. Jadi dua pertempuran. Jadi Biden lebih rapat dengan China. Kalau Biden jadi presiden Amerika tu, mungkin ada kelegaan. Suami Musa, Bill Clinton. Dia ada pro konten, dia ada pro dan kontra dia tu. Ya, saya betul, saya setuju. Jadi ini gambarannya. Sebab waktu saya berkesempatan berada di Amerika, saya melihat, saya mengkaji, saya bercakap, berbual dengan warga-warga daripada parti Republican. Begitu juga dengan parti-parti Demokrat. Jadi Mak Otaharun, itu apa yang jadi perhatian hari ini? Perhatian kita hari ini adalah tentang apa yang akan berlaku misalnya besok. Kalaulah ini Trump menang, kita harus berhati-hati. Kerana jangan lupa apabila parti Republican menang, George W. Bush menang, anak dia Bush juga mengisytiharkan perang dengan Iraq. The Desert Storm dan sebagainya. Sebelum itu zaman Republikan juga adalah peperangan di Vietnam. Ini jadi waktu Bush pertama, Bapak Bush itu menang tahun 1995, yang kebetulan saya berkesempatan menerima jemputan bersama dengan Biro Antarabangsa Pergerakan Pemuda UMNO bersama dengan Datuk Nazir Aziz. 2 tahun selepas itu, setahun setengah selepas itu saja, tiba-tiba negara kita dan negara Asia Pasifik mengalami masalah kejatuhan nilai mata wang apabila negara Thailand pada 1997 Thailand mengadakan kaji semula tentang nilai mata wang baht di Bangkok. Akibatnya kita juga mengalami kejatuhan nilai mata wang. Ini yang perlu dilihat. Jadi kalaulah ini Bush menang, kita harus berhati-hati. Om Bruno, Monica Lewinsky, betul. Itu parti Demokrat. Kalau Demokrat menang, insya-Allah rasanya di Asia Pasifik ni not much ataupun tak banyak perubahan dari segi ekonomi. Memanglah ekonomi dunia sekarang ni dalam keadaan menghudum dan sebagainya, dan ada kalangan ekonomis dunia merasakan bahawa kalau Biden menang, beliau kurang berkemampuan untuk mengolah ekonomi Amerika. Kerana naik presidennya adalah Kamala Harris. Kamala Harris hanyalah dalam bidang guaman. Beliau sebagai seorang peguam. Berbeza dengan Donald Trump. Donald Trump latar belakang dia sebagai orang perniagaan. Dia memang kaya lah. The Trump's Group dan sebagainya. Kemudian penguasaannya boleh katakan satu dunia. Begitu juga Donald Trump ni dibantu oleh Vince. Prince ni dia satu orang yang pakar ekonomis. Itu dua perbezaannya. Jadi kita harus melihat. Saya cuma tengok tadi dekat Kaca TV laporan daripada CNN. CNN dia lebih berminat kepada Biden. Jadi kalau saudara menonton TV CNN, jangan mudah terpengaruh semuanya, kerana CNN seringkali melaporkan tentang Biden. Dia berpihak kepada Biden. Sebab sepanjang Donald Trump menjadi presiden, dalam setiap kali adanya sidang media dan sebagainya, Donald Trump memilih untuk bergaduh dengan wartawan daripada CNN. Sepatutnya kita di Malaysia juga harus melihat perkembangan politik di Amerika itu bahawa tentang two party system. Saya okey, Trump kaya tu, memang dia kaya. Joe Labi kot, bukan Joe Labi, Edridale. Martin Van Buren serve one term. Itu Martin Van Buren serve one term 1837 kan? Bukan dia mati kena tembak ke? Tak silap saya lah, sebab saya melihat. Setakat ini Biden mendapat, Rosie Smart mendapat 224 kursi, mengalahkan Trump 213. Masih belum lagi. Masih lagi dalam keadaan in the limbo. Jadi, dan di Amerika dia punya perbezaan undinya tak banyak.
Jadi artinya kematangan ialah mereka sudah beratus tahun mengalami sistem demokrasi. Ya. Sabar saudara ini Rek Rian Azrohai. Saya beri pencerahan ini supaya kita dapat melihat global politik, bagaimana global politik ini juga akan mempengaruhi politik kita, sebab selepas saja Amerika mengadakan pilihan rayanya, kita juga akan mengalami pilihan raya. Saudara Hisham Yusof, umat Islam USA 80% sokong Parti Demokrat. Benar. Ini betul. Sebab ni warga Islam di Amerika, mereka lebih memihak pada Demokrat. Sebab itu waktu Obama menjadi presiden di Amerika, jadi kegiatan Islam apa semua berkembang. Begitu kalau saya masih ingat, Obama mengizinkan di kota New York itu umat Islam mengadakan sembahyang di square dia tu, berjuta manusia. Jadi Obama, ialah sebab Obama ni dia mirip sebelah negara kita ni. Trump kaya hutang. Itu saya tak tahu. Tapi saya nazah apa tajuk orang lain. Hari ini saya tengah menjelaskan tentang situasi keadaan Mat Fairuz. Datuk sokong mana? Kalau melihat sebagai seorang pecinta kedamaian, saya lebih menyokong kepada Biden. Sebab Trump ni memang celupar mulut dia. Saya tak suka kalau pemimpin yang mulut dia celupar. Saya tak suka kalau pemimpin yang secara angkuh. Sebab itu mereka dihukum. Dan akhir kerana kesan keangkuhan mereka, Tuhan menghukum seluruh dunia. Akibat keangkuhan Trump ni lah kita mengalami sebagainya. Okey aja. Depa buat. Mereka melaksanakan Juita melaksanakan pilihan raya dalam keadaan COVID-19. Tak ada masalah pun. Walaupun 9 juta rakyat dia dah kena dia kena mengalami jangkitan virus corona. Dan kehadiran pengundi pula kali ini Amerika mencatatkan keadaan yang cukup luar biasa. Kerana daripada 100 juta pengundi-pengundi Amerika yang layak untuk membangundi, boleh dikatakan 90% lebih yang hadir ke peti-peti undi melaksanakan tugas tanggungjawab mereka. Martin Van Buren 3 kali kalah berturut-turut selepas itu. Betul Melsat Main. Ini terima kasih saudara Melsat Main kerana memberi pencerahan. Ini yang saya harapkan. Kadang-kadang bila pencerahan saya ni ada sesuatu yang boleh saudara sanggah untuk kebaikan. Nasr Hassan, Joe Biden menang. Joe Biden. Jadi saya mengharapkan sama-sama kita berkongsi pencerahan. Tidak lain tidak bukan nak tunjuk pandai. Jangan saudara merasakan mesti ikut cakap saya tidak betul. Rina Azhari, Datuk, Amerika guna e-vote ke? Dia ada yang menggunakan e-vote, ada yang menggunakan sistem komputer, ada yang menggunakan ballot, dan ada juga sistem pos. Jadi sistem pos mereka sistemnya sama. Makna Trump kaki gaduh dan mulut celupar. Betul, sebab itu saya tak minat dengan dia. True arrogance. Memang dia arrogant. Sebab dia perlu dia apa? Sebab itu saya melihat kalau Trump menjadi presiden Amerika kali ini, kita berhati-hatilah. Sebab terlebih lagi di Laut Cina Selatan akan menjadi medan pertempuran antara China dengan Amerika. Dan China lebih minat kepada Biden. Sebab Biden ni slow sikit. Very much. Wisconsin Trump tengah mendahului sebab ini negeri penentu kalah menang pilihan raya kali ini. Saudara Farid, Wisconsin ni memanglah pengundi dia ramai. Setakat ini Trump mendahului, tapi ada kawasan-kawasan lain lagi. Dia ada 50 kawasan lain lagi. Dia ada tinggal lagi lebih kurang dalam 9 kawasan yang buat penentuan. Alamak, Trump sama perangai Atuk semua pelim. Aduh, itulah keadaannya. Jadi Atuk kita ni dia lebih minat pada Republican sebab bergaduh saja. Terima kasih saudara. Jadi itulah keadaannya. Baik, selepas kita bercakap soal politik di Amerika, kita mendoakan dan mungkin besok ataupun tengah malam ni kita dapat tahulah resultnya, dan kita mendoakan bahawa apa pun berlaku di Amerika, kedamaian dunia itu lebih penting. Dan kita sebagai warga cinta damai, kita tak mau melihat peperangan, kita mau mengharapkan kehidupan yang tenang untuk kita meneruskan hidup yang sementara di dunia ini. Maksudnya teknik Trump conquer tempat-tempat penting, strategi power itu memanglah begitulah. Mereka yang mencatur politik ini seringkali mempunyai strategi tertentu yang melakukan di luar jangkaan.
Di luar jangkaan. Tapi di Malaysia ni kita dapat baca. Bila dia kata nak umum darurat, kita menjangkakan ada sesuatu. Kita di orang Malaysia ni dia kreatif. Tahniah. Baik. Ini berhubung dengan Selangor. Di Selangor, saya hairan apabila Esko Kerajaan Selangor mengumumkan bahawa terdapat lebih kurang dalam banyak 500 lebih kilang-kilang haram. 5,589 kilang haram yang masih beroperasi di seluruh negeri Selangor. Dan tiada tindakan. Kerana kilang-kilang ni selalunya kita bukan resis ya, tapi kilang-kilang ni, kebanyakan kilang tu boleh dikatakan 100% mereka bukan daripada warga kita. Tapi tidak ada tindakan diambil. Ini yang selalu saya katakan, menteri kita menteri orang Melayu, menteri besar orang Melayu. Tapi kenapa tidak ada keberanian mengizinkan kilang-kilang haram beroperasi? Yang lebih menyedihkan, sekitar 500, saya dapat laporan tu, sekitar 500 gerai peniaga Bumiputera yang menjual nasi lemak, yang menjual kuih. Ya, mereka ini dikenal pasti sebagai peniaga haram. Nauzubillah. Saya kadang nak carut je dengan Esko ni. Bila dia kata ini adalah peniaga-peniaga haram. Haram di mana? Memanglah mereka tidak berlesen. Betul, mereka tidak dapat lesen sebab Majlis daerah, Majlis Perbandaran daerah tidak menyediakan kemudahan macam mana nak beri mereka lesen. Saudara Kasih Malaysia, Member Selangor, Boneka, DAP. Saya merasakan begitu. Sebab sebanyak 5,589 kilang haram bertapak di Selangor selama rejim Pakatan Harapan berada di Selangor. Dan ini diungkapkan dalam Dewan Undangan Negeri. Satu jumlah yang bagi saya tidak patut. Sedangkan kita ni, warga kita nak berniaga, nak jual nasi lemak, nak jual kuih goreng pisang petang-petang. Ini dianggap sebagai peniaga haram. Kalau saya lah jumpa depan rumah, saya ingat labam mata dia, saya bagi dia penumbuk. Bila menggelarkan warga bangsa saya ni sebagai peniaga haram. Saya pernah berlaku satu ketika tu yang saya ceritakan. Adalah pengawal penguasa, dia tiba-tiba nak punggah buah durian. Kawan tu tengah meniaga durian, musim durian lepas. Dia meniaga durian dekat sekitar Kota Damansara. Datang 1,000 nak halau dia daripada meniaga. Lepas tu nak ambil buah durian. Saya kata, apa ni? Kenapa begini? Jangan zalimi mereka. Dia bukan ada, memanglah tak ada permit. Tapi dia terpaksa ambil buah daripada Pahang, daripada Perak, datang sini dengan modal. Dan dia bukan meniaga dengan kereta besar. Cuba tengok kereta dia tu. Van kecil saja tu. Van Toyota je. Datsun. Jadi kalau you ambil tindakan begitu, you rampas dia punya buah. Itu modal dia habis. Mana adanya simpati you terhadap bangsa kita? Siapa bos you? Saya pun mula berlagak lah. Tak, bukan saya geram begitu tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab saya berani ke depan begitu, maka ditegur peniaga tu. Lain kali meniaga cari tempat yang elok, cari tempat baik, ambil lesen. Saya kata sepatutnya tuan bagi tahu dia, bagi guidance. Kalau dia warga yang tinggal di Kota Damansara, dia nak berniaga, di mana dia nak ambil lesen? Tolong guide. Selalunya orang meniaga buah, meniaga nasi lemak apa semua, bukanlah graduan daripada Universiti Melaya, graduan daripada Universiti Pertanian, graduan bukan. Mereka rakyat biasa yang kadang-kadang dah hilang mata pencarian, yang tak ada kerja, yang dibuang kerja, yang tapi mereka punya tanggungjawab. Saya jangan lupa, saya ingat dalam 9 bulan dulu ada satu berita. Isteri dan suaminya pergi berniaga nasi lemak pagi tu. Tinggalkan anak dia belajar sekolah petang. Jadi gamaknya kakak dia ni menyiapkan makanan untuk adik dia dekat dapur. Yang adik dia panjat tingkap, jatuh ke bawah tingkat 8. Meninggal waktu itu. Bayangkanlah, begitulah untuk nasib bangsa saya. Tinggalkan anak, terpaksa tinggalkan anak di rumah, nak berniaga. Dan ini digelar sebagai peniaga haram. Mangkuk punya orang. Saya geram bila dia kata mengatakan bahawa peniaga haram. Saya tidak boleh terima. Saya minta maaf, saudara, bukan saya emosi, tidak. Saya tak boleh terima kalau saya melihat kekejaman sesama manusia. Apatah lagi terhadap bangsa kita. Kita ni, the son of the soil. Apakah itu yang saya tegaskan berkali-kali? Adakah ini yang diharapkan? Adakah ini yang dihajati oleh para pejuang bangsa kita dulu? Adakah ini yang mereka harapkan? Mereka mengorbankan air mata, darah dan nyawa
untuk mencapai kemerdekaan. Bila dah merdeka, bangsanya digelar sebagai peniaga haram. Weh, saya carut betul lah. Nah, bagi saya inilah keadaannya. Jadi pimpinan ini sebab itu di Selangor. Saya ingat sudah sampai lah. Cukup-cukuplah kita bagi mereka memerintah, memenggal. Apa jadi? Kelam kabutnya. Sudah-sudahlah. Dan marilah kita bersatu. Ya, Saudara Farid Muhammad, taukid kilang haram pakai ilmu kebal, kepala harimau. Ya, saya setuju. Marilah kita bersatu, cukuplah. Dan sama-samalah kita membentras. So, pihak yang berkuasa di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sering-seringlah melawat mereka-mereka yang berada di anjung kuasa. Mereka yang duduk di pejabat-pejabat yang memberi kelulusan, penguatkuasa yang melakukan tindakan dan sebagainya. Mereka-mereka ini. Kalau terbukti kilang haram ni, kena diselesaikan. Jangan, yang saya tak boleh terima kalau orang bangsa saya digelar peniaga haram. Nauzubillah. Dia jual nasi lemak, boleh kata peniaga haram? Bapak dia betul lah. Dia meniaga, bisa. Sebab tu saya kalau lalu dekat rumah-rumah berampin balik daripada perjalanan saya tengok ada jual burger, jual goreng pisang, jual nasi lemak. Saya berhenti, saya beli. Kalaupun saya tidak nak habiskan jual-jual itu, tetapi paling tidak saya kata tak apalah. Adalah contribution daripada saya RM2, RM3. Sebab mereka berniaga dengan penuh keikhlasan. Itulah sahaja rezeki yang dapat. Mereka berusaha. Mereka tidak mau mencari rezeki yang haram. Mereka tinggal di tengah kota raya Kuala Lumpur. Berhampiran dengan Kuala Lumpur. Berhampiran dengan Shah Alam. Berhampiran Petaling Jaya. Yang saya nampak lah. So mereka berniaga. Memerah keringat. Tulang empat kerat. Bukan mudah nak dapat untungnya berapa sen sangat. Dan digelar peniaga haram. Saya nak lajak dia kata. Saya marah lah sebenarnya. Nah semua ini punca tidak minta bukan sebab bila ada kuasa, tapi kuasa kita mengelonsor. Apabila ada kuasa, kita memberikan kuasa kepada mereka yang tidak bijak untuk mentadbir. Jadi kerana mereka ini orang politik menyokong tentu, maka dia dilantik sebagai Tok Bandar. Bila dilantik sebagai Tok Bandar, dia tak tahu pula dikri ataupun kuasa yang dia ada sebagai Tok Bandar. Akhirnya, layaklah diberi penyapu oleh DK Toyo ketika dulu. Nah, ini keadaannya yang kita rasa je. Kilang haram yang mencemarkan air di Selangor bulan lepas dah buka balik itu. Astagfirullahalazim, Saudara Badrul Samdan. Marilah kita menguat keaduan. Mereka ini bukan sahaja melakukan kilang haram tapi mencemarkan alam sekitar. Di mana kesedaran mereka? Di mana tanggungjawab kita? Ini bumi kita. Ini tanah air kita. Begitu juga ya Saudara Anwar Osman. Tanah di Raup yang 1000 ekar di Troki masih belum ada masalah lagi. Nah sekarang bulan November. Katanya perbicaraan ada buat bulan Oktober. Kita harus bertanya pada Datuk Menteri Besar. Janjinya bahawa permasalahan ini akan diuraikan selepas mahkamah buat keputusan. Apa jadi pada mahkamah? Tak ada perbicaraan ke? Ditangguh ke? Mesti diumumkan. Rakyat nak tahu. Sebab ini bukan sedikit. Kerana dalam isu tanah di Raup itu hari, terbongkar semua cerita ada askar kita. Bekas anggota tentera kita yang berjuang, yang menggadai nyawa, darah dan keringatnya. Menantang penganas komunis di tengah-tengah hutan belantara. Bila dah bersara, tak ada apa-apa semua, dia cuba meneroka tanah kerajaan. Yang diterokanya bukan 1000 ekar, 2 ekar je. Tapi dia kena bayar fine. Dia kena dihadapkan ke mahkamah dan dipenjarakan. Ini mangkuk punya undang-undang saya kata. Dan perlu dikaji semula. Sebab itu saya masih lagi berusaha kalau dapat nak jumpa dengan ketua pengarah bahagian bekas-bekas prajurit. Tapi tak ada kesempatan COVID ni. Tadi saya jumpa dekat Parlimen, saya kata Datuk. Saya ingat tadi nak berjumpa dengan Datuk dan nak bincang-bincang. Sebab apa? Sebab memikirkan tentang nasib bekas tentera kita, bekas prajurit kita yang terbiar. Kadang-kadang saya melihat apa yang berlaku di Kementerian Pertahanan, calon-calon untuk bersara daripada pasukan, bersara daripada menjadi anggota tentera, mereka menghadiri kursus. Selalunya kursus yang dilalui, dijalankan tidak sesuai untuk pasaran. Jadi antara kursus yang selalu mereka ambil adalah kursus kimpalan ataupun kursus menjaga pembentungan, kursus untuk membaiki paip-paip bocor. Tetapi bila habis melalui kursus selama 3 bulan ataupun 6 bulan, 3 bulan maksudnya, mereka keluar, akhirnya mereka jadi pemandu teksi. Ramai pemandu teksi bila saya naik, bang, tak maaf bang, tanya bang, dulu kerja apa? Kalau ada Negeri Sembilan, saya dulu soja.
takkanlah itu balasannya. Takkan itu reward ataupun cara kita membalas jasa wira-wira bangsa kita. Jadi kita warga netizen wajar untuk kita menyuarakan segala kepincangan ini. Kepincangan yang berlaku dalam pimpinan kerajaan. Tak kisahlah sama pimpinan itu daripada Parti Pakatan Harapan ke, kalaupun UMNO pun. Sebab itu saya hari ini saya bercakap tentang apa yang berlaku di Pahang. Pimpinan di Pahang adalah Datuk Menteri Besar datang daripada UMNO. Dan beliau harus menyelesaikan masalah ini. Tidak nanti UMNO terpalit lagi. Saya tak peduli sama dengan kau UMNO ke. Cuma saya tak suka orang lain tegur. Orang lain bantai kita akan balas. Jadi kalau ada masalah, kita salurkan, kita pergi berjumpa. Dan sebab itu saya kata, sudah sampai masanya UMNO mengujurkan satu biro aduan dan biro bantuan. Bagi saya, betul lah saudara Roslan Hashim, bagi saya yang salah tetap salah. Yang betul tetap betul. Jangan kita merasakan kerana dia orang kita, dia pun ahli kita, kena bela. Tak boleh. Tak betul. Jadi biar jelas. Jadi bagi saya, jawapan daripada Exco, betul lah keturunan lewang lah, bahawa kerajaan sedang mengusahakan untuk menyelesaikan masalah kilang-kilang haram di Seluruh Selangor ini, dan dalam waktu terdekat kita akan dapat memastikan mereka ini dapat lesen beroperasi dengan baik. Kilang haram dapat lesen, peniaga macam mana? Peniaga macam mana? Biar saya cakap terus terang, peniaga orang Melayu ni takkan aja kucing kurap tepi jalan. Ini di negeri Selangor. Mereka juga pembayar cukai. Gaji kamu sebagai Exco tu datang hasilnya daripada cukai. Selangor adalah terbesar daripada pendapatan cukai. Al-Azami Ahmad, komunis berundur pun dapat tanah kebun itu. Ini saya kadang-kadang saya tak mau terlajak kan. Kalau saya terlajak benda-benda begitu seolah menghasut pula. Tapi bagi saya sepatutnya SPRM kita ada wujud Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Menyiasatlah, bertandanglah ke pejabat-pejabat mereka yang berkuasa. Saudara Farid Muhammad, askar bersara kena jadi macam John Rambo. Kita tidak mahu keadaan begitu berlaku. Kalau saya lihat macam di Amerika, datangnya John Rambo sebab dia perang di Amerika. Dia dapat Green Beret, kumpulan Green Beret. Tapi kawan-kawan dia banyak terbunuh. Ada yang cedera, ada yang lumpuh. Jadi seorang itu, tiba-tiba dia seolah-olah mahu diperlekeh oleh penguasa di satu daerah di Amerika. Maka dia bertindak menjadi John Rambo. Sebab sekarang dia pakar, menggunakan senjata, pakar membuat bom dan sebagainya. Kita tak mahu kepakaran bekas-bekas anggota tentera kita ni disalahgunakan. Jadi sebab itu mereka ini perlulah dijaga. Perlu juga diberi perhatian. Bukanlah nak disanjung mereka untuk diletakkan rumah besar. Tidak, mereka perlu meneruskan kehidupan. Jadi kalau bekas-bekas tentera ni, mereka nak cari rumah sebab sepanjang mereka menjadi anggota tentera 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, rumah mereka adalah tinggal di markas-markas kamp tentera, di barak-barak dan sebagainya. Bila dah bersara tak ada rumah, anak ada. Jadi apa nak jadi? Jangan sampai mereka jadi macam mat komando. Ini masalahnya. Jadi perlu ditangani. Jadi persatuan ataupun jabatan bekas-bekas tentera ini perlu meninjau mereka. Saya tengok tadi dalam di Kedah ke di Kelantan, yang Abiliu pergi. Rumah bekas tentera kita dah habis rumah dah. Lerai dah dia punya dinding, dia punya atap, terpaksa duduk dengan isteri dia. Adakah ini kita membalas jasa kita? Saya berseru, ini bukan hanya pada tentera, begitu juga pada anggota polis. Anggota polis yang terlibat dalam menjalankan tugas, ada yang kena langgar, patah kaki, ada berdepan dengan penjenayah dan sebagainya. Bila bersara ke mana mereka? Takkan nak dibiarkan begitu saja. Mesti ada satu skim untuk membantu mereka untuk menurunkan kehidupan. Sebab sepanjang mereka bertugas, ada rumah dan sebagainya. Bila dah balik, dah berhenti dari perkhidmatan, terpaksa cari rumah sendiri. Nak meneruskan kehidupan di tengah kota raya seperti Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Ipoh, di Pulau Pinang, kosnya terlalu tinggi. Jadi bagaimana masalah perumahan mereka? Takkan nak biarkan mereka duduk di bawah jambatan. Masakan nak biarkan mereka duduk di tepi longkang. Nak balik kampung pula tu, tanah dah tak ada. Kebanyakan kampung semua setengahnya di gadai. Ini keadaannya. Jadi persatuan bekas tentera sepatutnya menjadi pembela. Saya bersetuju. Not only persatuan bekas tentera, persatuan bekas polis. Mereka yang berkhidmat untuk negara. Bukan hanya tentera, bukan hanya polis. Begitu juga
yang mana pernah berkhidmat untuk warga bangsa. Saya sama jadi Rainbow Malaysia pakai keris. Aduh mah. Ini keadaannya saudara ya. Jadi hari ini apa ini salah seorang pemimpin daripada parti DAP dia pula menyanggah kita. Dia kata apa ini bahawa UMNO takkan sokong usaha Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri nak bagi sama rata peruntukan 3 juta kepada kerana mereka tak akan sokong untuk pendapat DAP. Brother, itu bukan masalahnya. Itu bukan masalahnya. Sebab kita UMNO melihat kita tidak mahu berlakunya korupsi in politics kerana nak dapatkan sokongan. Bajet wajib diteruskan. Bajet wajib diluluskan. Macam saya cakap semalam, 2 malam lepas. Saya kata kalau kita tak luluskan bajet, negara kita akan dianggap sebagai negara yang muflis. Sebab kita tak boleh serve interest ataupun tak serve ini faedah kepada bond-bond yang dilamar, yang dibeli oleh pelabur-pelabur asing. Dia tiap-tiap tahun Januari saja, Januari, kemudian sekali, lepas tu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun sekali itu, kita wajib membayar faedah kepada pemilik bond. Kadang-kadang orang yang beli bond itu dia nak jual. Jadi selalunya bond ini akan matang bermula daripada Januari. Kalaulah bajet tak diluluskan, nak cari duit mana nak bayar duit bond? Kalau bond itu tidak dapat dilunaskan, sama ada nak bayar dia punya interest dan sebagainya, negara kita akan dianggap sebagai negara yang muflis kerana akan berada diletak di jabatan insolvensi. Macam kita berhutang dengan bank lah. Tak dapat bayar apa semua tu, maka duduklah buat insolvensi lah, tunggu masa untuk diistilahkan bankrupt lah, muflis oleh bank ataupun oleh mahkamah. Dan kita dari segi banknya lain lah, sistemnya mana insolvensi tu, tapi kita dianggap macam mana berlaku di KRIS. Jadi soal bajet mesti diluluskan. Sama ada tak setuju untuk satu dua perkara itu, itulah digunakan Dewan Rakyat. Diperdebatkan satu persatu, diperhalusi setiap apa yang mahu dibelanjakan. Malangnya untuk kali ini tiba-tiba saja bajet dibuat pada bulan November. Waktu dah terdekat sangat, nak dibincang habis-habis sama tak boleh. Kemudian alasan COVID ini, maka Dewan bersidang pula 1 hari 3 jam saja. Waktu menjadi semakin pendek. Jadi malam Omha, World Bank akan disiarkan bankrupt. Ini masalah kita yang kita takut. Kekhawatiran kita World Bank. Mereka akan kata, okay, Malaysia is a country yang tak owner. Jangan main-main. Bukan kita rasa kalau kita undi tidak menyokong bajet, maka Perdana Menteri, ini bukan soal Perdana Menteri. It's worse than that. Lebih teruk daripada itu lagi. Sebab itu saya berkali-kali mengatakan, Tan Sri Pengurusi, Tan Sri Perdana Menteri, dia dah boleh baca lah, orang dah tak suka, berundurlah dengan baik. Jangan kita gadaikan kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi sakit je, takut nanti ahli parlimen marah, memberontak, maka mereka membawa usul tak setuju, tak menyokong bajet. Sebab itu dulu Yang Maha Mulia Perdana Agong mengingatkan ahli-ahli parlimen supaya jangan ganggu pembentangan bajet, jangan ganggu soal bajet. Dan dia kata kurangkanlah politik ni. Sebab itu Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengatakan kita kurangkan permasalahan politik, kita konsentrate. Jadi baru ni 2 hari lepas UMNO Barisan Nasional mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli wakil rakyatnya, ahli-ahli parlimen, dan diikuti dengan sepucuk surat yang ditulis oleh Presiden UMNO Barisan Nasional Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata semua wakil rakyat, iaitu ahli parlimen UMNO, sama ada dalam kerajaan ataupun yang di luar kerajaan, selepas mengadakan pertemuan pada 3 November 2020, menyokong sepenuhnya bajet yang bakal dibentangkan oleh pihak kerajaan dan juga rang undang-undang yang berkaitan dengannya. Jadi ahli-ahli parlimen juga bersetuju. Dalam kita bersetuju dengan bajet ini, kita masih lagi kekal dengan tuntutan UMNO 2 perkara penting. Ini Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali dia menulis, tapi kita kadang-kadang mungkin kata terpesong pemikiran kita macam-macam persepsi terhadapnya, kita terlupa apa yang diperjuangkan olehnya.
Dari awal lagi COVID lagi, Datuk Zahid Hamidi memperjuangkan supaya setiap rakyat yang mempunyai hutang dengan bank wajib oleh kerajaan memelihara mereka dengan mewujudkan sistem moratorium. Jadi hutang mereka ditangguhkan pembayarannya sehingga selesai masalah ekonomi. Pada COVID yang dulu tu, alhamdulillah 6 bulan. Tapi selepas 6 bulan, ternyata ekonomi kita masih merosot. Masih berterusan merosot lagi. Tambahan pula sekarang ni, ada pula gelombang ketiga. Maka sebagai Presiden UMNO, beliau menuntut bersama dengan ahli-ahli parlimen yang lain, bersama dengan ahli-ahli majlis tinggi, menuntut supaya kerajaan meneruskan moratorium terhadap bank. Ini yang dituntut. Yang kedua, terutama sekali kepada mereka yang berada di bawah B40, bin dengan M40. Ni yang tak ada pendapatan, nak bayar macam mana? Kan, pasal tu DAP seboleh mungkin untuk nak buat pinjaman dan runtuhkan ekonomi negara dan hidup rakyat majoriti agar negara ini declare bankrupt agama. Ini mereka. Sebab itu UMNO sebagai patron of the country, kita sebagai apa ini shield atau apa perisai pada negara, UMNO buat ketetapan, okeylah DAP tak nak sokong, terpulanglah. UMNO kita ada. Kekal. Itu pulanglah pada mereka berada PKR. Saya yakin PKR juga akan menyokong bajet ini. Sebab mereka pernah berjanji dengan Agong. Ya. Dan kita juga menuntut. UMNO menuntut dari awal. Jangan lupa berterusan. Pimpinan Datuk Zahid Hamidi berterusan menuntut agar pengeluaran sejumlah wang dari akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja itu kepada mereka yang layak hendaklah diluluskan. There's no two ways about it. Tidak ada tolak ansur. UMNO nak. Mantan Presiden, mantan Perdana Menteri juga Datuk Seri Najib kata nak 10,000. Ketua Pergerakan Pemuda Saudara Ashraf Wajidi tadi dalam perdebatan di Asuk Awani dengan budak-budak daripada parti Ketua Pemuda Amara. Dia sanggahnya. Inilah Ketua Pemuda saya kata. Dia kata kita presiden kita kekal. Kita nak menuntut agar mereka yang layak itu diberi kelonggaran untuk mengeluarkan simpanan yang dicarum oleh mereka. Sekejap. Jadi dalam keadaan begini kita merasakan bahawa bajet kita selesaikan. Dan saya ingat Datuk Seri Presiden ni dia dah dapat cium, dia dah cium bau. Lepas bajet ini pada hari Jumaat 6 bulan ni besar kemungkinan. Lepas Presiden Amerika selesai dia punya persidangan, maka besar kemungkinan kita juga akan menghadapi musim pilihan raya. So Khairul, UMNO Perak akan berusaha pada PRU15 menang besar. Memang pun sebab sekarang ini pengarah pilihan raya Presiden UMNO telah pun menghantar mesej yang begitu jelas. Dia kata patah gendang sudah dipalu. Nafiri sudah ditiupkan. Obor sudah dinyalakan. Mental kita harus bersedia dan bersiap siaga. Kerana Datuk Seri Presiden telah pun melantik Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai pengarah pilihan raya PRU15 bagi pihak UMNO. Yuk Khairul, UMNO Perak akan berusaha, akan berusaha wajib. Sebab malu orang Perak ni. Datuk ni Sri Tajuddin ni dia ketua UMNO bahagian ini Pasir Salak. Saudara Bahri Ismail, DAP tutup 15 juta untuk sekolah Cina. Jika tidak, DAP tak sokong bajet. Beri sikit. Saudara Bahri Ismail, bagi dalam keadaan sekarang ni kita terus pedulilah DAP ni. Mereka cuma ada 41 kursi. Kadang-kadang mereka ni merasa, kadang-kadang dia memimpi bahawa kerajaan hari ini masih lagi seperti kerajaan Pakatan Harapan. Betul, masa kerajaan Pakatan Harapan mereka lah mendominasikan. Belum dapat kuasa. Dulu kalau mereka berkuasa memang dah lulus dah ni. Ini perangai dia orang. Mereka kadang-kadang menuntut yang bukan-bukan. Bila dia kata minta sekolah Cina, dia lupa bahawa waktu kita mewujudkan perlembagaan negara dan perlembagaan negara menetapkan selepas kemerdekaan 10 tahun ke 15 tahun lepas merdeka
maka dasar sekolah vernacular ataupun sekolah-sekolah kebangsaan Cina dan Tamil ini boleh dikaji semula, terpulang pada menteri nak adakan atau nak tutup. Kau nak minta buat apa lagi peruntukan? Tapi masalahnya kita dapat menteri pendidikan yang dilantik oleh Tazimuddin, orang yang tidak begitu menjiwai dunia kependidikan. Dia sepatutnya orang yang ada sifat jiwa bangsanya. Ini tidak. Raja Dijidin belajar dekat Australia ke New Zealand ke, balik dapat jadi menteri pendidikan. Ini masalahnya. Jadi Ken, sekarang ni UMNO diadu domba dari kiri kanan atas bawah oleh semua parti politik yang diketuai PBM untuk memburukkan UMNO di mata masyarakat. UMNO Muafakat Malaysia tolonglah kukuh bersatu. Saya setuju dengan pandangan saudara. Dan saya yakin pimpinan peringkat akar umbi sudah mula sedar. Sebab kita dia macam itu, macam sebagaimana tulisan saudara Asman tadi. Hari-hari dia orang cakap bohong. Jadi akar umbi dah tahu. Saudara KM Kahar, selamat Datuk, kata PM bajet 2021 mungkin tidak perlu keluarkan duit sekarang jika memadai dengan bajet yang akan diberi nanti. Dulu PH termasuk PM, PN ini juga kata negara di bawah BN akan bankrupt. Saudara apa ni, saya harap saya janganlah dengar guruh di langit, air di tempayan dibuang. Sebab itu kita dah melalui pengalaman yang lepas. Pengalaman bajet yang dibentangkan oleh Lee Kuan Yew sebelum tu mengatakan bahawa the best bajet. Akhirnya apa terjadi? Sebab itulah Presiden UMNO kekal dengan tuntutannya lepas pertemuan dengan ahli-ahli parlimen. Kita nak dua perkara. Kau nak bagi 3 juta ni, kami tak minat. Jangan lupa saudara. Sebab itu mereka mengatakan ada kononnya nak beri setiap wakil rakyat dapat 3 juta. Dengar ceritanya lah. Saya pun tak tahu, saya pun dapat pengesahan. Tapi benda ini orang kata tak tumbuh maka tak melata. Kalau tak sungguh maka orang tak kata. Kalau pokok tu bergoyang, masa kan dia boleh bergoyang sendiri. Mestilah ada angin ataupun ada beruk yang menggoyangnya. Bila ada asap itu adalah apinya. Kalau tak ada sesuatu yang terbakar, takkan ada asap. Jadi isu cerita 3 juta untuk diberi pada ahli-ahli parlimen ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membeli sokongan. Tapi UMNO, Barisan Nasional mengambil ketetapan. Pada 3 bulan lepas, no. You nak bagi pada DAP, silakan. Sebab itu rakan PBM. Saudara jangan lupa, rakan sebantal, sekelambu, setiduran satu ketika dahulu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini adalah DAP. UMNO tak pernah bersekongkol dengan mereka. Rakan mereka. Jadi tuntutan DAP dah akan dipenuhi. Dan kita tak nak. Kalau dia rasa nak beli ahli-ahli parlimen kita dengan duit 3 juta itu, bukan itu nilainya. Bagi UMNO yang penting adalah untung naksib rakyat. Kita perlu membela rakyat kita. Itu keputusan daripada Presiden UMNO, Dr. Zaid Hamidi. Sebab tu orang kata dia macam-macam, katalah saya kata, saya faham, saya memahami perjuangan beliau. Jadi saya ada satu tulisan, pakej prihatin ringgit Malaysia 50 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah merupakan pakej yang sia-sia. Sebab tidak mencapai sasaran. Berkali-kali saya mengatakan tak sampai sasaran. Pada mula pengumuman tu, maka dia dapat anugerah sebagai seorang abah. Mula-mula jadi Perdana Menteri, dia mengumumkan pakej prihatin rakyat. No one is left behind. Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Saleh, siapa saja, pemandu teksi, Grab dan sebagainya, semua akan dapat. Anak muda usia 21 tahun ke bawah, 21 tahun ke atas pun dapat. Akhirnya apa jadi? 50 bilion dah dibelanjakan, dikeluar daripada kantong negara. Kita berhak bertanya ke mana pergi duit itu. Ke mana duit itu? Wang itu dibelanjakan untuk siapa? Kerana saya mendapat laporan, ramai juga kawan-kawan kita, saudara boleh bertanya lah dengan jiran-jiran saudara, yang kenalan saudara. Apakah mereka sudah dapat secara tuntas? Apakah sepenuhnya diusaikan oleh pihak kerajaan? Tak ada. Yang berusia 21 tahun, pelajar-pelajar Universiti Pengajian Tinggi, tak dapat. Saya boleh bercakap begitu kerana ia melibatkan juga keluarga saya. Tak dapat. Anak saya, anak muda saya tak dapat pun. Saya tanya dapat.
Tak ada lah Pak. Jadi dia mula kata, inilah UMNO. Saya kata jangan, ini bukan salah UMNO. Parti yang memerintah sekarang ni kerajaan perikatan. UMNO tak ada. UMNO semua mendukung supaya jangan runtuh kerajaan. Dan UMNO merasakan sekarang ni, pimpinlah sebagaimana saudara je tadi. Betul. Dalam Perikatan Nasional ada Pakatan Harapan. Kerana mereka adalah saki-baki yang dalam tu. Sebab itu UMNO sendiri tak mau menunjuk dalam tu. Jadi Syahmi Musa, abah kau bukan aku. Betul lah. Saya sendiri bila dia kata abah kau, geli lah. Geli lah bila saya dengar Hamzah Zainuddin cakap, jangan lupa kita mendapat seorang abah. Aduh, gelinya telinga saya. Geli. Sebab cakap tak sebuah bikin. Mana ada bantuannya? Kerana ada tubuh sekarang ni, kerana ada rangsangan lagi, kononnya ada lagi 10 bilion nak digunakan. Tu yang salah lah. Saya kata nak menyamun lagi ke? Cukup-cukup lah menyamun duit rakyat. Sebab tak sampai. Kalau sampai okey. Kalau tak sampai kita akan bertanya ke mana pergi duit tu. Kalau tak ada, kalau telah pun diberi, kepada siapa? Kalau tidak menerus saluran, tak dapat sasaran, itu saya kata menyamun. Kerana saluran diberi, macam saya kata berkali-kali, wang itu hendaklah salur melalui EPF, KWSP yang mempunyai database untuk seluruh rakyat. Juga SEKSO, juga Kementerian Kebajikan Masyarakat. Inilah agensi yang mempunyai database tentang rakyat kita. Jadi selalu kenapa diberi pada bank? Kerana Menteri Kewangannya datang daripada bank. Duit masuk 50 bilion bukan sedikit. Yang dulu asalnya 250 bilion. Kenapa disenyapkan soal 250 bilion? Saya perlu diwawarkan benda ni. Kita harus meneruskan wawar kalau ikut apa kenyataan yang Bapak Perdana Menteri. Dia kata 250 bilion diperuntukkan sebagai rangsangan ekonomi. Ke mana duit 250 bilion itu? Siapa yang dapat? Syarikat mana yang kau selamatkan? Ini tak boleh diam sebab tentu berlaku. Cuma saya terlupa nak tanya dengan Susah Agung semalam, kenapa tak tanya itu? Saya terlupa. Bila dia kata kita dah buat tuntutan 123 tuntutan, antaranya EPF, antaranya moratorium, antaranya tentang skim basah. Okeylah. Jadi ada kelegaan, terlupa nak tanya 250 bilion. Saya cuba nak dapat ini waktu untuk berjumpa dengan Ketua Pemuda. Mungkinlah dalam sehari 2 hari atau seminggu ni, saya kalau dapat berjumpa, saya nak adakan live dengan Ketua Pemuda. Saya nak tanya pada dia apa perjuangan pemuda. Kenapa pemuda tidak menuntut ke mana perginya 250 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri? Ke mana pergi duit itu? Apakah benar duit itu ada? Atau benarkah duit itu telah diambil? Ataupun hanya sekadar satu fata morgana ekonomi? Jadi ini kita wajar menuntut. Jangan kita lupa semua tu. Saya tak boleh terima. Walaupun ada kawan saya Datuk Jai, Datuk Jai ni dia janji dengan saya nak bagi saya ciku, tak bagi-bagi pun. Tak sampai pun. Datuk Jai dia bertugas dalam bahagian menjaga hal diplomat. Dia bagi tahu, dia kata daripada 36 diplomat yang ditemuinya, dia kata 24 para diplomat dunia begitu meyakini bahawa Barisan Nasional akan memenangi pilihan raya akan datang. Dan mereka juga berdoa supaya kerajaan Barisan Nasional akan kembali memerintah menerajui negara kita ini. Itu kata Saudara Jai lah. Saudara Jai Harun. Tapi saya kata Jai, jangan kau cakap cerita ni macam cerita ciku je. Jadi, tetapi mereka juga faham tentang kebiadaban parti DAP. Mereka faham. Dan mereka tidak bersetuju dengan peranan DAP. Saudara Hafiz Hassan, Tengku Zafrul dah 3-4 kali tiap 2-3 bulan bentangkan report card package 250 bilion. Takkan tak tengok TV? Saudara Hafiz, saya tak tengok. Tak jelas. Cakap 250 bilion. Ke mana? Kita nak tanya, ke mana duit tu? Siapa yang dapat? Bukan hanya sekadar kerajaan telah pun mengguna pakai 250 bilion untuk rangsangan ekonomi, dan ekonomi kita berada di keadaan suasana yang tenang, ekonomi kita berada baik, ekonomi kita mampat. Itu bukannya. Kita nak tanya 250 bilion perinciannya adalah seperti begitu. Daripada 250, 100 bilion kita gunakan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat ABCD. Nyatakan.
Sebab saya punya kawan. Ramai kawan-kawan saya ahli perniagaan yang dah terterap. Ramai ahli-ahli perniagaan, teman-teman saya terterap. Salah seorangnya tu dia buat perniagaan, iaitu perniagaan menguruskan jemaah-jemaah haji. Syarat tabung haji, kalau you nak dapat kontrak menguruskan jemaah, sebab jemaah dululah 23,000 orang, dia kata dia boleh bagi lebih kurang 2,000 orang. Tapi dengan syarat kamu ada hotel di Mekah dan Madinah. Jadi kawan saya ni pergi ke Mekah dan Madinah menandatangani perjanjian sewa hotel. Hotel di Mekah dan Madinah dengan orang Arab ni, dia bukan sewanya sebulan untuk sembahyang musim haji, tidak. Ia kena sewa setahun. Kalau 2,000 orang kali dengan satu bilik tu katalah 4 orang. Sekurang-kurangnya 500 bilik. 500 bilik, satu bilik nilainya RM200. RM200 kali 365. Dia bukan kali dengan sebulan. Sewanya setahun. Setahun. Jadi dia memerlukan duit lebih kurang dalam 12 juta. Sebab sewa tu untuk setahun dan deposit setahun, 2 tahun. Kesian saya tengok kawan saya. Apa nak buat yuk? Terterap. Sebab duit dah letak deposit, tiba-tiba tak boleh jemaah nak pergi. Jemaah nak pergi ke Mekah tak ada tahun ini dengan tahun lepas. Tak ada, tak boleh masuk Mekah. Jadi sewa hotel yang disewanya termasuk di Mekah dan di Madinah. Begitu juga dengan sewa kenderaan. Begitu juga dengan pembekal makanan untuk 2,000 orang. Katanya lebih kurang dalam 12 ke 14 juta. Longkang. Sebab tok Arab di sana tu dah sewa hotel dia, kau tak datang, none of my business. COVID, it is Allah SWT. Ente sewa kena bayar. Tak nak mari, habis. Kalash. Itu masalahnya. Dia menuntut pinjaman daripada kerajaan. Yang katanya dalam sistem package 250 bilion. Tak dapat. Ada sahabat saya seorang lagi. Dia buat syarikat di airport. Iaitu kedai bebas cukai. Dia kata antara barang yang ada dalam kedai bebas cukai itu adalah coklat. Coklat ni ada dia punya lifespan. Ada lifespan-nya lebih kurang dalam 3 bulan kata. 3 bulan orang tak beli, habis. Cair. Itu keadaannya. Jadi bila begitu minta bantuan daripada kerajaan, sampai hari ini tak dapat. Itu keadaannya dan kita mengharapkan untuk Menteri Kewangan menyatakan secara jelas ke mana duit itu dibelanjakan. Bagi kita rakyat yang cinta damai, kita tidak mahu melihat adanya sebarang perlakuan sumbang dalam pentadbiran negara. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan semoga saudara sentiasa bahagia. Terima kasih. Jaga diri baik-baik.